Okay. Dah start? Hai. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita tengok video ini dulu. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Makni Suantri binti Arsyad. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok slide ini sebagai rujukan. Agak kena share dulu. Belum share lagi ni. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah reka bentuk makanan, iaitu tajuk 2.6.1 mentakrif reka bentuk makanan. Apa itu reka bentuk makanan? Jika pelajar-pelajar mempunyai buku teks, boleh buka muka surat 146. Yang pertama, takrif reka bentuk. Pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Manakala takrif makanan pula ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk cecair ataupun pepejal. Jadi, takrif reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan juga kreativiti. Tapi, apa itu inovasi? Apa itu kreativiti? Okey, inovasi bermaksud proses pengubahsuaian dan penambahbaikan kepada produk sedia ada. Manakala kreativiti bermaksud kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan juga asli. Reka bentuk makanan. Sebenarnya ia dipengaruhi oleh permintaan, budaya, sosial, tempat dan juga cara hidup sesebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Reka bentuk makanan juga boleh memberi nafas baharu dalam membangunkan sektor makanan di negara ini. Reka bentuk makanan juga menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan yang berkembang secara berterusan. Okey, pelajar boleh tengok gambar rajah ini. Ini adalah kuih apa? Kuih pau kan? Okey, ini adalah kuih pau yang secara tradisional. Okey, tetapi kuih pau akan berubah mengikut trend dan juga permintaan. Lihat, kuih pau yang terkini akan digubah ataupun dihasilkan mengikut corak-corak terkini supaya ia nampak lebih menarik. Seterusnya adalah aspek reka bentuk. Seorang pereka bentuk makanan perlulah mampu menguruskan reka bentuk makanan dalam beberapa aspek, iaitu yang pertama, proses, kaedah dan ruang tempat untuk memproses makanan, diedarkan dan juga digunakan. Yang kedua, makanan dari segi estetika, komunikasi dan juga perwakilan. Estetika apa ya? Okey, estetika ialah cantik dan juga keindahan sesuatu reka bentuk. Ingat ya? Yang ketiga, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan juga mengambil makanan. Contohnya, pinggan makan, pinggan menghidang, ada sudu, ada garpu, pisau dan juga lain-lain. Dan yang terakhir ialah semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Sama ada di media sosial ataupun media bercetak seperti majalah. Contohnya majalah rasa. Okey? Seterusnya, muka surat
147 dalam buku teks klasifikasi reka bentuk makanan. Yang pertama, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan ataupun bekas. Lihat, saya hitamkan perkataan susunan makanan dalam pinggan ataupun bekas. Bermaksud makanan tersebut mestilah disusun di atas pinggan ataupun bekas. Contohnya, okey, tengok contoh ni comel kan? Burung hantu. Okey, buah apple direka bentuk menjadi burung. Yang kedua, nasi yang dihidangkan di atas pinggan disusun supaya nampak lebih menarik. Dan yang ketiga, telur rebus disusun dalam bekas untuk menarik perhatian kanak-kanak. Okey, saya ada contoh satu di sini. Okey, nampak tak cikgu tayangkan apa? Okey, semua orang pernah rasa kan? Tentu sedap kan? Okey, jika kamu tengok makanan ini iaitu macaron. Okey, produk ini sangat berwarna-warni dan disusun dengan cantik di atas pinggan bulat. Okey. Okey, yang kedua, cikgu ada. Wah, sedapnya kek ni. Kek apa ni? Kek Oreo. Okey, kek ini juga disusun di atas pinggan untuk menarik perhatian orang yang ingin menikmatinya. Okey, seterusnya yang kedua, klasifikasi makanan ialah reka bentuk pada makanan itu sendiri. Maksudnya apa ya? Okey, kita tengok contoh. Cantiknya. Okey, seseorang mesti sangat kreatif untuk menghasilkan gubahan ini. Betul? Okey, selalunya kita akan nampak gubahan ini pada majlis perkahwinan kan? Okey, kalau awak tengok gambar rajah yang pertama adalah gambar rajah tembikar yang digubah menjadi bakul. Okey, yang kedua adalah tembikar susu yang digubah menjadi bunga. Okey, dan yang ketiga adalah daun sup dan juga carrot ataupun lobak yang digubah menjadi setangkai bunga. Okey, cikgu ada contoh lagi. Okey, ini adalah contoh. Okey, tembikar yang telah digubah menjadi seperti seekor burung. Okey, kebiasaannya gubahan ini kita hanya letak sahaja dan tidak perlu pinggan ataupun bekas. Jadi, para tetamu boleh ambil makanan itu sendiri. Okey, ini contoh. Okey, dan yang kedua, okey, tadi awak nampak kan cikgu pegang pisau kan? Okey, sebenarnya cikgu sedang menghasilkan satu reka bentuk pada makanan itu sendiri iaitu tembikar. Okey, kemudian cikgu susun saja macam ni. Nampak kan? Okey, dah siap. So, kita akan nampak seperti 3D kan? Lebih nampak menarik daripada kita susun di atas pinggan. Jadi, inilah yang dikatakan reka bentuk pada makanan itu sendiri. Okey? Okey, seterusnya 2.6.2 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 148 sehingga 149. Yang pertama, kebebasan memilih kepada pengguna. Yang kedua, menzahirkan nilai estetika. Ingat tak tadi cikgu cakap estetika tu apa? Yang ketiga, melindungi etika sosial. Yang keempat, memberikan faedah kepada pengusaha. Yang kelima, pembangunan sains dan teknologi moden. Dan yang keenam ialah kepelbagaian etika budaya. Jom kita tengok apa itu huraiannya. Okey, yang pertama,
Kebebasan kepada pengguna, iaitu perubahan citarasa pengguna turut menyumbang kepada penghasilan pelbagai reka bentuk makanan. Perubahan gaya hidup dan pendapatan pengguna menyebabkan reka bentuk makanan mengalami pelbagai evolusi kreatif mengikut aliran trend masa kini. Okay, jom kita tengok contoh. Nampak sedap kan? Okey, ini adalah penggunaan ataupun pengguna memilih reka bentuk yang menarik. Bermaksud jika ada permintaan, maka adalah dekorasi-dekorasi yang terkini yang dihasilkan oleh pengusaha. Okey. Seterusnya, yang kedua, menzahirkan nilai estetika, iaitu reka bentuk yang menarik boleh menzahirkan nilai-nilai estetika yang memberikan nilai tambah kepada suatu produk dan berpotensi tinggi untuk dipasarkan dan menjadikan makanan tersebut berkualiti tinggi. Okey, kita tengok contoh. Ni apa? Okey, pulut kuning dengan rendang kan? Okey, pada zaman dulu ataupun sebelum ini pembungkusan hanya di dalam bekas polistiren sahaja. Tetapi kini cantik kan? Okey. Citarasa pengguna juga sudah berbeza. Okey, jadi pengusaha boleh memberikan nilai tambah. Okey, maksud nilai tambah tu bermaksud dia boleh naikkan harga sesuatu makanan. Okey, kerana reka bentuk yang dihasilkan akan menjadikan sesuatu makanan tersebut berkualiti tinggi. Jadi berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Okey, yang ketiga, melindungi etika sosial, iaitu nilai inovatif dan kreatif dalam sesuatu reka bentuk makanan perlu diterapkan untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Tetapi etika sosial perlu dititik beratkan. Kenapa? Supaya tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Sebab apa? Kita di Malaysia hidup pelbagai kaum kan. Okey, contoh. Kuih bulan kan? Okey. Kuih bulan yang telah diinovasikan dengan pelbagai warna tetapi masih mengekalkan keasliannya. Okey, kita boleh tengok contoh ya. Okey, seterusnya. Okey, memberikan faedah kepada pengusaha. Okey, kenapa? Inovasi pada reka bentuk makanan sebenarnya membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Okey, contohnya keperluan dan kehendak pengguna membuka peluang kepada perniagaan baru. Okey, contoh gambar. Sedap kan? Okey, yang pertama, apa tu? Kek brownies kan? Tapi dia telah inovasikan, dia letakkan apa? Coklat ataupun manisan M&M. Okey? Yang kedua, roti yang sedang viral iaitu roti Korea. Dan gambar raja yang ketiga adalah apa? Kondok. Okey. Sebenarnya reka bentuk ini yang diinovasikan membuka peluang perniagaan kepada pengusaha. Okey. Seterusnya, yang kelima, pembangunan sains dan teknologi moden. Okey, perkembangan dan trend semasa dalam dunia reka bentuk memberikan impak yang sangat besar kepada pembangunan sains dan teknologi sehingga terciptanya pelbagai jenis mesin dan alatan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ada mesin untuk menghasilkan mi. Yang kedua, ada acuan untuk menghasilkan telur goreng. Sangat menarik kan? Sesuai untuk kita kepada anak-anak ataupun kanak-kanak. Okey. Dan yang ketiga adalah pembakar roti yang bercorak. Okey. Okey, yang keenam, kepelbagaian etika budaya. Okey, kepelbagaian budaya di Malaysia boleh dijadikan sebagai sumber idea untuk menghasilkan reka bentuk makanan yang sangat menarik. Okey, setiap kaum boleh mempromosikan budaya masing-masing melalui reka bentuk makanan, terutamanya makanan tradisional mereka. Okey, boleh tengok contoh. Yang pertama apa tu? Makanan tradisional kaum India. Yang kedua, kuih bulan iaitu kaum Cina. Yang ketiga apa?
ketupat, iaitu kaum Melayu. Kan, dan yang terakhir nasi tumpang. Pernah tengok tak nasi tumpang atau dengar? Sedap. Okey, ia daripada negeri Kelantan. Okey, apabila reka bentuk ini dipamerkan ataupun dijual secara menarik, ia mampu mempromosikan budaya masing-masing. Dah habis. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar boleh uji minda dekat link yang saya share. Okey, selamat mengulang kaji. Stay safe, stay at home. Okey, bye. Jumpa lagi. Baca.